A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kursus Understanding Finnish Education yang merupakan sebahagian daripada Helsinki Summer School bagi tahun 2015 ini telah melabuhkan tirainya dan lengkaplah sudah lebih kurang 3 minggu keberadaan saya di Helsinki ini untuk mendalami, memahami berkenaan dengan realiti sebenar pendidikan Finland yang kalau sekiranya kita membacanya daripada jarak yang jauh, di luar sana ada pelbagai faktor yang menyebabkan pembacaan kita, pemerhatian kita sama ada melalui buku, laporan-laporan berita ataupun dokumentari yang kedapatan di dalam YouTube misalnya, memberikan kepada kita suatu gambaran yang bersifat seperti utopia. Dan utopia ini adalah sesuatu yang tidak sihat untuk pemahaman kita terhadap satu-satu sistem, apatah lagi berkaitan dengan sistem pendidikan. Dan ianya seperti menjadi satu fenomena global. Misalnya kita lihat UK juga dalam keterujaan mereka tidak teruja dengan Finland, tetapi mereka begitu teruja dengan performance yang ditunjukkan oleh sekolah-sekolah di Shanghai di China, ya, bukan keseluruhan China tetapi di kota Shanghai itu sendiri. Maka kerajaan UK membawa guru-guru matematik daripada Shanghai untuk memindahkan kepakaran mereka itu ke UK. Dan ini bukanlah merupakan suatu perkara yang sihat sekiranya proses import dan ekspor sistem ini dilakukan di atas premis yang salah. Jadi itulah mungkin sebab utama kenapa University of Helsinki di bawah Department of Teachers Education telah menamakan program kami ini sebagai Understanding Finnish Education from Myth to Realities. Kami dibawa untuk keluar daripada myth yang menyelubungi persepsi masyarakat dunia terhadap pendidikan di Finland untuk dipindahkan kepada realiti. Dan realiti itu bagi orang yang bermimpi mungkin sesuatu yang tidak enak, ya. Profesor Fred Derwin ada menceritakan ketika beliau menerima jemputan untuk berceramah berkenaan dengan sistem pendidikan di Finland di beberapa tempat. Dia cuba bersikap kritikal dalam mengemukakan analisis beliau terhadap perkara-perkara yang terkandung di dalam sistem ini, dan pihak yang menjemputnya tidak gemar dengan sikap kritis berkenaan kerana kritikan-kritikan yang dikemukakan oleh Profesor Fred Derwin itu mengganggu mimpi mereka. Mereka mahu mimpi mereka itu diteruskan. Jadi kita tidak mahu begitu, kerana saya juga berada di Finland ini bukanlah untuk berseronok dengan berkhayal dengan keindahan cerita tentang sistem pendidikan di Finland, tetapi untuk mengetahui apakah sebenarnya di peringkat praktikalnya tentang pendidikan di sini, kerana saya mencari sesuatu yang bersifat transferable untuk diaplikasikan khususnya di sekolah kami di Khalifah Model School Secondary, dan mudah-mudahan juga untuk masyarakat yang lebih luas di negara kita. Apakah di antara benda yang menarik perhatian selama saya berada di sini? Yang pertamanya, saya terkejut kerana apa yang saya faham daripada pembacaan buku Finnish Lessons yang awal ataupun 2.0 oleh Pasi Sahlberg. Saya pun sampai kesudah tak tahu nak menyebut dengan tepat nama beliau. Namanya lebih Swedish berbanding dengan Finnish. Yang mengatakan bahawa di Finland tidak ada pendidikan, tidak ada private school, ya. Tetapi apabila saya datang ke sini, saya mendapat tahu bahawa private school itu wujud dan ia tidak menjadi satu perkara yang bertentangan dengan perundangan di sini, dan jumlahnya juga agak signifikan untuk sebuah negara yang kecil seperti Finland dengan 5 juta lebih penduduk ni. Ada lebih kurang 86 sekolah kalau tak silap saya, sekolah private.
Jadi itu satu perkara yang striking, maka dia mengubah pemahaman saya sebelum ini tentang bagaimanakah Finland memahami equity dan bagaimanakah adanya sistem pendidikan private education ini bertentangan dengan equity tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, banyak laporan yang menyebut tentang pemansuhan subjek di dalam sistem pendidikan Finland dan digantikan dengan phenomenal learning ataupun inter-subject, interdisiplin di dalam pembelajaran. Misalnya tiada lagi satu blok untuk matematik, satu blok untuk geografi, tetapi digantikan dengan belajar-belajar tentang pengurusan cafeteria, dan di dalamnya ada matematik, ada customer service, psikologi, ada di dalamnya bahasa dan juga subjek-subjek yang lain. Jadi ia merupakan satu rombakan yang sangat ekstrim, tetapi apabila saya datang ke sini melalui pembentangan di kampus dan juga lawatan kami ke sekolah, fahamlah kami bahawa ia tidak begitu. Apa yang ada ialah sistem pendidikan di Finland ini, terutamanya bermula pada tahun 2015 buka sekolah baru minggu lepas ni, perlu ada subjek ataupun perlu ada peruntukan bahawa setiap pelajar itu mesti meluangkan jumlah masa yang tertentu bagi subjek yang berbentuk integrated. Bukannya dihapuskan keseluruhan subjek tersebut, dan mengimplementasikan perkara ini juga sebenarnya merupakan isu yang diperdebatkan di guru-guru kerana mereka tidak menerima latihan khusus mengenainya dan mereka memerlukan masa untuk membina modul dan melakukan simulasi terhadap modul tersebut. Itu satu perkara juga yang saya lihatlah. Kemudian yang ketiganya, guru-guru di Finland memang secara umumnya adalah kelompok yang profesional disebabkan oleh kelulusan akademik minimum mereka adalah master's degree, kecuali peringkat prasekolah dengan adanya sarjana muda itu sudah memadai. Tetapi sekolah rendah dan sekolah menengah adalah memang tuntutan asasnya adalah master's degree. Maka mereka adalah golongan profesional di dalam bidang mereka itu. Namun dan juga mereka itu umumnya adalah kelompok yang dihormati di dalam masyarakat, tetapi tidaklah sampai ke tahap seperti yang digambarkan oleh penulis buku Finnish Lessons, setaraf dengan doktor, terutamanya dari segi gaji. Itu memang lagi ketara lah. Kami bertanya secara spesifik dan gaji guru-guru di Finland ini adalah lebih kurangnya permulaannya di antara 2,500 ke 4,000 euro, dan itu adalah merupakan bayaran yang agak kita katakan uh, taklah sampai rendah tapi sederhana saja, tidak menggambarkan seperti yang cuba diketengahkan oleh Pasir Sahabat dalam buku Finnish Lessons. Jadi itu perkara yang seterusnya. Begitu juga berkenaan dengan, saya kira antara perkara yang paling penting dan saya mempunyai keinginan dan tanggungjawab untuk lebih mendalami aspek ini apabila pulang ke tanah air nanti, iaitulah berkenaan dengan politik decentralisation yang menjadi latar belakang penting kepada kebolehan Finland untuk memberikan autonomi yang besar kepada pihak sekolah dan juga municipality bagi membangunkan dan melaksanakan pendidikan di peringkat sekolah. Decentralisation ini adalah satu subjek yang besar di dalam pendidikan. Ada pelbagai format devolution dan juga format-format yang lain. Maka kita perlu memahami tentang bagaimanakah Finland itu boleh menjalankan desentralisasi ini dengan begitu sukses dan apakah latar belakangnya. Ia bukanlah satu benda yang berlaku secara yang mudah, tetapi asalnya ia bermula daripada masalah ekonomi yang dihadapi di Finland apabila kerajaan pusat tidak mempunyai bajet yang munasabah untuk berperanan di peringkat pusat, maka sedikit demi sedikit kerajaan pusat itu step back pada tahun 1990-an dan memberikan lebih peranan kepada pihak municipalities untuk membangunkan tugasan-tugasan yang berada di bawah public service, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi it's a kind of blessing in disguise. Maknanya dalam keperitan yang hal yang begitu,
rupanya ia menjadi satu peluang untuk pendidikan itu dibangunkan. Namun desentralisasi ini memerlukan juga kepada satu lagi aspek penting dalam pendidikan di Finland, iaitulah the culture of trust. The culture of trust dalam erti kata hormat kepada profession, menjadikan inspection, pemeriksaan oleh pihak kerajaan ke atas apa yang berlaku di sekolah itu telah dihapuskan untuk satu tempoh yang dah lama lah, puluhan tahun juga telah dihapuskan. Tidak ada lagi dah pegawai penyelia ke nazir, merinyu ke yang datang untuk meneliti pihak sekolah, tak ada. Tapi itu bukan bermakna langsung tidak ada feedback. Dari semasa ke semasa ada data yang dikutip oleh pelbagai pihak, tetapi data itu lebih dikutip dengan maksud untuk menjadi feedback bagi mengetahui tentang masalah keadaan semasa, dan bukannya untuk menganalisis integriti guru, buat kerja ke tak buat ke, KPI ke, bukan macam tu. Jadi trust itu dapat dilihat dari segi structure, daripada pihak pusat kepada National Board of Education, juga Ministry of Education kepada municipality ataupun local government. Malah kita juga dapat melihat culture of trust itu di antara pengetua dengan guru-guru dengan pelajar, sekurang-kurangnya di sekolah yang kami pergi itu, yang sebenarnya juga terkenal dari segi pengetuanya yang efisien, yang menjadi faktor kepada beberapa orang guru memilih untuk mengajar di sekolah tersebut. Jadi itu adalah di antara beberapa dan the culture of trust ini memerlukan kepada saya untuk menelitinya lah, bagaimanakah ianya dipupuk. Bukanlah kita kata Finland ini orangnya maksum, bagus belaka, tak pernah menipu, tak juga. Misalnya kita lihat kepada produk Marimekko yang merupakan satu simbol kemegahan Finland dari segi design, selain daripada Nokia kalau kita tahu. Marimekko itu yang merupakan kebanggaan Finland dan mewakili identiti Finland itu di dalam industri berkenaan. Juga telah dikenal pasti, contohnya designer dia tidak original, dia meniru satu design lain pada tahun 1960-an, dan telah disaman dan menimbulkan banyak masalah. So itu adalah perkara yang mengaibkan. Dalam arti kata lain, bukanlah sampai tak ada langsung semua orang percaya satu sama lain, negara tak ada polis ke, begitu, tidak sampai begitu. Tetapi umumnya kita boleh katakan bahawa ada trust di situ. Jadi bila cikgu baru datang ke sebuah sekolah, jarang pengetua ke ataupun guru-guru yang lain nak tanya, nak periksa adakah buat seperti yang sepatutnya. Benda-benda begitu tak ada. Masing-masing, dan kalau ada masalah bawa kepada perbincangan, tetapi tidaklah cikgu nak kena buat laporan dihantar pada pengetua hantar pegawai daerah hantar ke atas, yang kesemuanya itu kadang-kadang laporan itu tidak mencerminkan apa sebenarnya berlaku, tapi lebih kepada for the sake of preparing the report and feedback. Jadi itu membebankan guru, meletihkan guru, dan ianya tidak memberikan apa-apa manfaat yang signifikan kepada pembangunan dan juga kelangsungan proses pendidikan yang berlaku di sekolah. Jadi itu adalah di antara beberapa benda yang saya discover melalui perbincangan kami selama 3 minggu ini. Sebahagian yang lain juga insya-Allah saya cuba kongsikan dalam pertemuan yang lain. Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan pelajaran ini, dan saya kira selepas banyak meluangkan masa mengkaji, meneliti tentang perkembangan di sini, dan jika saya fikirkan tentang Khalifah Model School Secondary, saya fikir insya-Allah sekolah kami ini sudah on the right track. Ia seperti sebuah negara kecil yang melakukan sistem-sistemnya yang banyak persamaan dengan apa yang dilakukan di dalam negara Finland sebagai sebuah negara. Dan kami berharaplah supaya apa yang kami lakukan di Khalifah Model School
secondary, dari segi fluidity of the curriculum, kemudian kepercayaan yang diberikan kepada guru sebagai researcher walaupun tidak sampai ke tahap mereka itu perlu memiliki ijazah sarjana, tapi mereka itu sebagai pihak yang diberikan ruang yang banyak oleh pihak sekolah untuk membangunkan, menyelidik, membuat pendekatan mereka sendiri. Benda-benda yang itu yang kita lakukan di KMSS mudah-mudahan dapat memodelkan satu bentuk pendidikan yang baik, walaupun kelebihan sekolah kami ialah pelajarnya tidak ramai, tetapi ia harus bermula daripada situ dan sedikit demi sedikit mungkin boleh dipertimbangkan untuk dilaksanakan, kalau tidak semuanya, sebahagiannya di sekolah-sekolah lain yang ingin melihat perspektif yang berlainan, yang berbeza tentang bagaimana kita melihat pendidikan. Apa yang penting, guru mesti terus ikhlas, tenang, positif dan mengambil pendidikan itu sebagai satu perjuangan for a better world. Di dalam sekolah, di dalam program kami ada kawan-kawan daripada New York City, daripada Ohio, daripada Shanghai, daripada Taiwan, Hong Kong, dan mereka itu berdepan dengan pelbagai bentuk cabaran di sekolah mereka, terutamanya daripada New York City. Namun itu tidak menjadikan mereka itu sebagai guru-guru yang negatif, yang pesimis, yang nak menyindir. Sebab Profesor Vayo dalam kelas kami ada bertanya, kalau pelajar cakap saya nak bunuh cikgu, maka bagaimanakah respon, dan itu dianggap sebagai satu bentuk reaksi yang satu bentuk penyataan yang sangat serius dalam konteks di Finland. Tapi bagi cikgu daripada New York tu, dia senyum sajalah, tapi tak adalah pula dia menyindir ke menganggap bahawa hanya kamu semua lembik, ya, masalah kecil pun nak dibesar-besarkan, kamu tak tahu apa yang berlaku. Tidak begitu. Semua orang boleh saya katakan positif, belajar. Guru daripada Greece meluahkan perasaan frustration dia kerana pelajarnya tidak menunjukkan minat terhadap subjek fizik yang diajar di sekolah, dan guru daripada New York ini terus memberikan semangat, memberikan cadangan, pandangan dalam diskusi berkumpulan kami, dan itu adalah sikap yang perlu dikekalkan, bahawa guru-guru tidak ada siapa yang menafikan bahawa tugasannya berat, tugasannya banyak, tetapi itu bukan alasan untuk kita menjadi manusia yang sangat pesimis, yang sarkastik, yang sentiasa bercakap benda yang menyakitkan hati orang di sekitar, yang sebenarnya lebih menambahkan sakit hati diri kita sendiri. Kita kena buang semua benda tu, kerana banyak perubahan yang ada potensi untuk ianya berlaku terbatal, mungkin Allah tarik balik, ya, kerana mulut kita yang beracun dalam mengungkapkan perasaan kita disebabkan oleh benda-benda yang kita tak puas hati dalam sistem. Kita mesti berjuang untuk memperbaiki sistem itu dan saling tolong-menolong untuk membangunkan pendidikan sebagai wasilah, wadah untuk membina masa depan Malaysia yang lebih baik, insya-Allah. Salam ukhuwah daripada saya di Finland pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.